alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Itu sifat yang pertama. Yamshuna bihilmin wa sakinatin, berjalan dengan tenang, tidak gopoh, waqar, dengan penuh penghormatan dan tawadhu, lemah lembut dan tidak sombong. Yang pentingnya min ghairi marahin wa takabburin wa tajabburin. Kalau sombong, takabur, angkuh, itu bukan ibadur rahman. Wa sa'yin lil ifsadi wartikabil ma'asi, dan juga bukan orang yang berjalan di atas muka bumi nak melakukan kerusakan ataupun melakukan maksiat. Itu bukan ibadur rahman. Maka para pelajar sekalian, kita tahulah ibadur rahman orang yang berjalan dengan sifat penuh dengan sifat tawadhu. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-muradu bil haun, yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna iaitu berjalan dengan sopan santun. Apa makna hauna? Ibn Kathir kata as-sakinatu wal waqar, berjalan tu tenang, tidak gopoh gitu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus salata fa'ala ta'tuha wa antum tas'auna, apabila kamu nak pergi salat, hendaklah jangan kamu datang dalam keadaan berlari maraton kerana nak kejar rakaat. Wa'tuha wa 'alaikumus sakinah, pergilah solat dalam keadaan kamu tenang, berjalan. Wa ma fatakum wa fama adraktum fasallu, mana-mana tempat yang kamu sempat dengan imam, solatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, kalau yang terlepas sempurnakan selepas imam bagi salam. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Itu kata di Ibnu Katsir, berjalan dengan tenang. Sifat yang kedua, rifqan walinan bihilmin wa waqar. Rifqan makna lemah lembut. Samalah tenang lemah lembut kan. Yang pentingnya jangan sombong, jangan sombong. Ada juga yang mengatakan yamshuna, berjalan di sini bukan berjalan dengan kaki tu, dengan makna tasarrufat fi muasyaratin nas, gaya cara mereka berhubung, berinteraksi dengan manusia. Kita kata dia ni kalau berjalan lemah lembut ni, orang tawadhu. Mana bukan sekadar berjalan dengan kaki je, tapi perjalanan hidup dia penuh dengan tawadhu. Yang jadi masalah kita dunia hari ni tak aman. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita sudah hilang sifat tawadhu. Orang yang kita suka, kita akan tawadhu, kan? Orang yang kita benci, kita akan takabur. Tak boleh silap sikit, melenting, mengamuk, mencari peluang untuk nak memperli, mengejek, nganyi, menjatuhkan, semua perkara terkeluar daripada sifat ibadur rahman. Jadi kita nak jadi ibadur rahman, jangan duduk campur dalam perkara-perkara yang orang duduk kelahi ataupun melakukan perkara kesombongan. Kerja dia nak jatuh-jatuh orang je, lah. Kerja dia nak condemn orang je, jangan. Itu sifat yang pertama baru tu. Sifat yang pertama, sifat tawadhu, jangan berjalan dengan sombong. Jalan dengan sombong. Tapi dalam hadis Nabi SAW, kalau dia berjalan tegak, macam orang naik bukit gitu. Dia panggil apa ni? Ke depan sikit dia punya gerak. Sebab itu Nabi SAW mana nampak ketegasan dia. Tapi dilarang berjalan sombong. Orang panggil berjalan takabur, angkat bau gini. Dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan atas muka bumi dalam keadaan sombong.
Surah Luqman ayat 18, 19. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah SWT tak suka dengan hambanya yang sombong, angkuh. Itu dia panggil surah Luqman ayat 18. Maka para pelajar sekalian, kita tak boleh sombong dan tak boleh juga berlembik berjalan. Berjalan orang panggil lemah, nampak. Kenapa tak usia tu lembik tu? Dia tak juga makan tu. Malam tak tidur, tahajud. Siangnya dia berpuasa. Sebab tu jalan goyangnya dia. Itulah. Itu juga walaupun nampak macam ahli ibadat, tapi ada unsur riak di situ. Maka kita berjalan ni biar berjalan betul-betul kita berjalan macam biasa. Jangan gopoh, jangan terlalu lemah, lembik, tak bermaya, sebab dua-dua itu dilarang dalam Islam. Dua-dua dilarang dalam Islam. Baik para pelajar sekalian, saya berpindah kepada sifat yang kedua min sifat ibadir rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, jahil ni sini banyak makna tuan-tuan. Bukan jahil tak belajar saja. Jahil dari sudut perbuatan, dia panggil tidak beradab. Ramai juga kita ni jenis tidak beradab kan. Bila bercakap, sombong, angkuh, macam-macam. Itu dia panggil tidak beradab. Bila kita berdepan dengan orang jahil, orang yang tak ada etika, tidak ada adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab, qalu salama. Mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Apa dia? Kan? Ini semua ni dipanggil muamalah ibadur rahman. Muamalah dia dengan orang, sama-sama kita. Berjalannya tawaduk. Bila diprovokasi oleh puak-puak jahil, dia boleh tenang. Ini penting. Tengok nota di bawah 1191. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan pula sifat orang-orang yang beriman yang terpuji dan diredainya. Ada berapa tadi? Ar-Razi kata 9, Qurtubi kata ada 11. InsyaAllah kita jadikan ayat ini panduan, garis panduan dalam hidup kita. Jangan peduli dengan orang lain. Maka dalam ayat ini, apabila orang-orang jahil, orang yang tak ada adab, tak ada etika bercakap, kasar, jeka, tengking, provokasi punya bahasa, kan, bercakap dengan benda yang kita tak suka, kita orang hamba Allah Ta'ala beriman ni kena jawab dengan jawapan yang baik. Dia mari tak ada adab, biar kita beradab. Jangan orang tak beradab dengan kita, kita pula tak erti bahasa dengan dia. Jangan. Ataupun orang tak pandai adab dengan kita, kita pula biadab dengan dia. Tak. Allah tak ajar kita. Kita juga kena jawab dengan jawapan-jawapan yang tidak melahirkan dosa. Jangan kita lawan keburukan mereka dengan kejahatan. Orang buat baik, orang jahat, kita buat baik. Ulama kata apa? Qalu salama. Bila mereka provokasi, kita jawab dengan baik. Qalu salama, jawab dengan perkataan yang baik. Salama di sini ada mengatakan aiza salam, perkataan-perkataan yang baik. Macam orang kata kita, awak ni tak betul gini-gini, kita kata insya-Allah mudah-mudahan kita dua Allah hidayahkan ke jalan yang baik. Sedap kan je. Ni kalau dia tahu awak tak betul, bengong lagi meletup kan. Jadi setiap perkataan dijawab dengan perkataan yang tidak menyakiti orang. Tidak menyakiti orang. Seperti ada juga kata kita menolak tuduhan orang itu dengan cara yang baik. Beri jawapan dengan cara yang baik supaya kita tidak terikat dengan ayat mereka. Jadi bila orang buat tak baik, kita jawab dengan perkataan yang baik supaya mereka terasa bahaya dia ni kan.
dalam hadis puasa. Ingat tak hadis puasa? Bila orang-orang jahil ni maki kita, iza sabahu ahadun au syatamahu, bila ada orang maki kita, bila orang perli kita, kita kata inni saim, aku puasa. Maaf saya puasa. Itu ya jawapan kita. Mudah-mudahan dia terasa, oh, silap aku ni, kan? Silap aku ni, pergi kata tak baik ke dia. Dia puasa, biar dia terasa. Kita pun sama juga. Bila orang maki hamun kita, caci maki, macam-macam dia kata kita beri jawapan yang baik. Itu sifat ibadur rahman. Mana qalu salama, ada dua maknalah. Sama ada kita mengeluarkan perkataan yang baik, yang tidak menambahkan dosa, ataupun dengan makna ignore. Macam orang jahil ni kata kita macam-macam, kita kata astaghfirullahalazim, senyap gitu ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada perkara yang kita kena jawab, kan? Ada perkara yang kita tak perlu jawab. Sebab sebahagian daripada orang-orang yang provokasi buat tuduhan jahat kepada kita ni, bila kita jawab, makin menjadi-jadi dia. Makin kuat dia. Oh, dia panggil bila ada respon, dia rasa macam bangga. Oh, dia jawab aku punya tu. Esok dia hentam lagi. Kita pun cari hujah, jawab lagi. Ada benda lebih baik kita diam daripada kita bercakap. Orang diam, orang tak boleh kata apa dengan kita. Apa respon dia kepada tuduhan kita? Dia diam je, senyap. Tapi bukan semua tempat kita kena diam. Kalau orang tuduh jahat kepada kita, benda yang kita tak buat, wajib kita kena pertahankan maruah. Kena pertahankan maruah. Saya tak buat benda ni. Ini adalah tuduhan jahat. Saya menafikan perbuatan ini. Itu wajib. Tapi kalau setakat orang perli kita, awak ni ajak orang kepada Islam, ajak orang beramal dengan sunnah ni, boleh jadi tak jadi dia ni. Kalau orang attack peribadi kita yang gini ya, kita kata biarlah. Kalau jawab pun susah juga. Tetapi dari sudut prinsip asas, kita tak boleh diam. Sebagaimana orang kata ke Nabi SAW, syair, majnun, apa lagi? Syair, majnun, sahir. Nabi tak jawab. Tapi apabila orang attack dakwah Nabi, dari sudut akidahnya, Nabi tak akan diam. Itu kaedah. Jadi kita hari ni pun, kalau orang buat main-main kepada Islam, menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan. Tapi kalau setakat orang kata peribadi kita, ustaz tu tak ada apa tu, jahil, tak ada ilmu, tak apalah, biarlah. Dan yang kata jahil lah. Orang lain yang dengar kuliah kita, mungkin dia tahu ada juga ilmu ustaz ni, kan? Nampak dia duk mengajar tu, dia rojok juga kitab-kitab. Nak banding yang orang tu duk tak rojok kitab, dia rojok mimpi-mimpi gitu je, contoh. Maka biar kita benda-benda yang asas, yang prinsip, kita kena jawab. Jangan, bukan makna diam tu tak tanda betul, jangan. Hari ni satu istilah baru pula. Dulu kalau diam sama ada tanda betul atau tanda takut. Hari ni istilah baru yang dibuat oleh ahli-ahli Facebook ni, dia kata berani kerana benar, delete kerana salah. Ni ayat baru pula ni. Berani kerana benar, delete kerana salah. Saya kata bukan mutlak. Kata-kata delete kerana salah, mungkin juga delete kerana tersalah. Kita ni banyak kali juga kita delete. Contohnya kita tulis status ke apa benda, kata-kata, bila kita baca semula, silap. Sama ada typo, salah tulis, ataupun tersilap fakta, sepatutnya gini, kita tulis macam ni, kita delete. Dan jadi kita kata delete kerana tersalah. Bagaimana kata Sayyidina Umar, ar-ruju' ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil.
kembali kepada benar itu lebih baik daripada terus dalam kebatilan. Itulah kaedah kita. Jadi kaedah kata delete kerana salah tu ada betul dan ada juga tidak betul. Kita kata delete kerana tersalah pun boleh juga. Sorry, maaf saya tersalah tulis. Semula kita delete dulu, kemudian kita post yang lain. Banyak juga berlaku kan. Contohnya video kita nak cakap tentang zikir, tiba-tiba kita pergi ambil tentang bab lain, bab bagi pusaka ke bab kita kata tak salah. Baiklah, setiap benda tu likulli maqami maqal, kata dia orang Arab. Setiap perkara itu ada yang sesuai dengan dia. Baiklah para pelajar sekalian, itu diambil sifat kita dengan manusia yang sama manusia. Yang pertama tawaduk, yang kedua bagaimana Allah nak ajar kita berinteraksi dengan orang jahil. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil serang kita,